Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan media yang sudi hadir untuk sidang akhbar saya pagi ini. Sidang akhbar pagi ini adalah lanjutan daripada kenyataan saya dalam magazine Malaysia Magazine dan juga sokongan saya secara terbuka di Parlimen. Saya juga ucap terima kasih kepada followers yang live dalam TikTok dan sebagainya. Begitu juga dengan khususnya pengundi saya dan penyokong saya dan penduduk di kawasan Parlimen Bukit Gantang. Perkara yang saya nak sebutkan di sini ialah lanjutan daripada pengumuman saya itu sebenarnya telah menimbulkan banyak spekulasi dan pro and kontra, sehingga ada yang suruh saya letak jawatan, ada yang naik spanduk, ada yang suruh saya teruskan kata Datuk Gentleman buat pendedahan secara menyokong secara terbuka, dan ada juga yang mengaitkan isu saya dapat ada kepentingan peribadi, dapat projek, dapat peruntukan 50 juta, 30 juta untuk kawasan, dan ada juga yang mengaitkan dengan keluarga saya. Jadi ini semua adalah isu-isu yang dibangkitkan. Sebenarnya selama setahun setelah PRU 15 berlalu, ada banyak perkara yang saya buat, khususnya saya memikirkan masa depan negara ni. Apa akan jadi dengan perpaduan yang ada dalam negara kita? Apa akan jadi dengan pemimpin-pemimpin kita dalam Parlimen yang sering bertekak dan tidak ada apa-apa pun cadangan yang baik untuk dilaksanakan dalam negara dalam tempoh kita berhadapan dengan ekonomi yang tidak stabil dan keadaan kos sara hidup yang makin tinggi. Jadi apakah yang patut kita lakukan? Saya daripada awal, setelah PRU 15, keputusannya tidak memihak kepada sesiapa. Tidak ada satu parti pun yang boleh buat kerajaan bersendirian. Di negeri Perak pada 21 hari bulan November, saya nak share apa yang saya buat ni. Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak telah berkenan melantik Adun Kota Tampan sebagai Menteri Besar Negeri Perak. Pada 22 hari bulan, saya terus berkunjung ke rumah Yang Berhormat Paguh pada awal pagi untuk menyatakan kebimbangan saya terhadap keadaan politik negeri Perak. UMNO dia dapat 9 seat, disokong oleh Pakatan Harapan, di mana 26 kursi di kawasan-kawasan Melayu adalah dimiliki oleh Perikatan Nasional. Saya mencadangkan kepada Paguh supaya kita memberikan sokongan kepada Menteri Besar yang telah pun diperkenankan, dan kemudian barulah kita runding. Tapi cadangan saya tidak diterima dan berlalu begitu sahaja. Saya agak kecewa sebab ada peluang untuk kita bekerjasama menubuhkan kerajaan negeri Perak bersama dengan Perikatan Nasional 26 kursi. Jadi akhirnya tak ada apa-apa. Kali kedua, apabila Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong telah mengumumkan Yang Berhormat Ambon sebagai Perdana Menteri, oleh kerana berlakunya hung government, tidak ada satu parti pun yang boleh buat kerajaan dan tidak ada satu usaha pun dapat ditubuhkan kerajaan yang stabil, maka Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan Yang Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri dengan mengharapkan semua parti-parti bekerjasama membentuk kerajaan perpaduan. Saya sekali lagi menyampaikan mesej yang sama kepada Yang Berhormat Paguh sebagai Presiden, supaya kita memberikan sokongan kepada Tambun, kerana Yang Berhormat Tambun telah dilantik, diperkenankan oleh Tuanku sebagai Perdana Menteri, dan usaha-usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat Paguh bersama dengan PN dan saya sama tidak dapat membentuk kerajaan kerana tak cukup bilangan kursi. Jadi cadangan saya kepada Yang Berhormat Paguh juga tidak diterima. Sehinggalah pada 25 hari bulan,
sebelum sehingga 18 hari bulan Disember sebelum Parlimen bersidang, di mana Yang Amat Berhormat Tambun mencadang untuk mendapatkan keabsahan pengundian di Parlimen. Saya sekali lagi mencadang kepada Yang Berhormat Larut, sebab Yang Berhormat Panggung tak dengar pandangan saya bercakap dengan Berhormat Larut, supaya di dalam Dewan Parlimen itu, setelah ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita terus bagi sokongan sepenuhnya ahli-ahli Perikatan Nasional, memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Dengan itu akan ada rundingan untuk membuat kerajaan campuran. Itu pun tidak diterima. Sepanjang setahun Perikatan Nasional berusaha untuk menggulingkan kerajaan, berusaha untuk memujuk ahli-ahli parlimen yang lain termasuk Sabah dan Sarawak untuk tukar kerajaan. Setelah setahun berlalu sehinggalah pada akhir bulan November, 28 November, saya sekali lagi berjumpa dengan Yang Berhormat Larut pada 27 November. Saya menyatakan saya tak puas hati kerana usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan ini menyebabkan ahli-ahli Parlimen Pembangkang tidak mendapat peruntukan dan juga tidak dapat membela kawasan-kawasan yang mereka wakili. Ya, apa guna jadi ahli Parlimen? Hanya mementingkan parti, tetapi tidak mementingkan rakyat pengundi yang memilih kita. Dalam setiap kali pilihan raya, bukan semua pengundi pilih parti, tapi ada pengundi yang memilih kerana ketokohan dan kebaikan dan juga khidmat yang diberikan oleh ahli parlimen berkenaan. Ini menyebabkan sepanjang setahun usaha-usaha untuk menggulingkan kerajaan, meraih sokongan daripada parti-parti lain tidak berjaya. Malahan dua daripada ahli Parlimen Pembangkang telah pun menyatakan sokongan kepada Yang Amat Berhormat PMX. Jadi saya mengambil keputusan bahawa saya kata tidak ada pilihan lagi demi untuk membangunkan negara supaya rakyat dapat bersatu padu duduk dalam sebuah negara dalam tempoh 4 tahun lagi. Apa perlu kita berpolitik hanya mengata dan juga tomahan-tomahan dalam Parlimen tanpa ada solusi yang baik. Jadi pada 28 hari bulan November, saya mengumumkan secara terbuka saya menyokong PMX dan Kerajaan Madani, dan saya nampak keikhlasan PMX untuk membangunkan negara. Itu pendarahan yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada tahniah kepada PAS yang telah menang PRP Kebaman cukup bergaya dan melihatkan the shift pengundi-pengundi Melayu. Dan mereka juga telah mengemukakan calon yang cukup baik sehingga dinamakan sebagai bakal Perdana Menteri. Ya, apa yang saya nak ketengahkan di sini ialah pada 6 Disember, selepas itu timbalan yang di-Petua PAS Tuan Ibrahim pada 6 Disember telah mengatakan bahawa PAS mungkin boleh bekerjasama dengan UMNO. Diikuti pada 8 Disember, Mursyidil Am Tuan Guru Hashim Jassin juga menyatakan PAS tak pernah isytihar bermusuh dengan UMNO. Ini satu ruang yang baru dibuka dalam pentas politik Malaysia. PAS sebenarnya telah berkali-kali bergabung dengan pelbagai parti. Saya nak minta supaya PAS kali ini cuba luaskan sikit ruang perbincangan ini dengan mengajak kerajaan Madani, kerajaan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berunding. Kenapa hanya nak berunding dengan UMNO? Kalau berunding dengan UMNO ada 30 seat juga tidak boleh buat kerajaan. Kalau mereka dah mempunyai tokoh untuk menjadi Perdana Menteri, mengapa tidak tokoh dia diketengahkan sebagai juru runding utama? Ya, rakyat boleh lihat bagaimana bakal Perdana Menteri yang ditunjukkan oleh PAS dapat memajukan negara dan menyelesaikan masalah perpaduan dalam negara. Sebab perpaduan dalam negara ini bergantung kepada
keamanan dan kedamaian kehidupan masyarakat majmuk dalam negara. Sebab kita tidak boleh tolak 40% yang tinggal dalam negara ini bukan orang Melayu. Mereka adalah China dan India yang mewakili parti masing-masing. Kalau PAS nak menolak satu parti lain yang berteraskan kaum tidak mahu bekerjasama, apa akan jadi pada negara? Jadi saya berharap dan meminta PAS dengan hati yang lapang dan ruang yang terbuka atas dasar agama yang boleh berbincang dengan sesiapa, mengapa tidak PAS teruskan perbincangan mewakili Perikatan Nasional. Sebab mungkin ada personal yang kita tak tahu antara Bersatu dengan UMNO dan juga Anwar Ibrahim. Perdana Menteri kita tak tahu. Tetapi untuk negara, saya pada pagi ini menyuruh supaya PAS dengan kelebihan yang ada, dengan menonjolkan tokoh baru sebagai bakal Perdana Menteri, tunjukkan kepada rakyat penyelesaian yang mereka nak buat. Hanya itu sajalah saya punya kenyataan. Dan kalau ada soalan, silakan. Terima kasih banyak. Lepas menyatakan sokongan secara terbuka di Parlimen, kita dapat diambil tindakan oleh UPN. Dan soalan kedua, selepas menyatakan sokongan itu, ada membuat bentukan dan sudah mendapat bentukan untuk kawasan. Terima kasih. Yang pertama, soalan pertama, saya masih lagi ahli Bersatu dan belum lagi diambil tindakan apa-apa. Yang keduanya, permohonan saya dah buat. Malahan setiap permohonan saya buat di Parlimen. Dan saya sedang follow up. Permohonan yang pertama yang saya buat, sekolah menengah khas 70 juta telah pun diluluskan. Bergantung pada proses tender. Beberapa jalan utama yang telah pun diperbaiki dan Menteri Kerja Raya pun bersetuju untuk turun melihat sendiri keadaan di jalan raya di kawasan saya. Begitu juga dengan masalah banjir. Kementerian juga bersetuju untuk melihat sejauh mana boleh dipanjangkan, khususnya oleh kerana kawasan saya ni kawasan luar bandar, pinggir bandar, tak ada bandar pun, pinggir bandar yang tak ada bandar. Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga mempertimbangkan permohonan-permohonan yang saya telah kemukakan untuk menyelesaikan masalah jalan-jalan desa dan jalan-jalan kampung dan juga lampu-lampu jalan untuk membangunkan kawasan Parlimen Bukit Lantang. Betul. Cuba-cuba untuk sekolah tu dah diluluskan dan sedang dalam proses tender, betul? Ya, Timbalan Menteri baru-baru ini dah jawab dalam Parlimen bahawa tender akan dibuka pada bulan Mac. Sekolah menengah khas. Jadi dengan sokongan itu nyatalah memberi faedah kepada kawasan. Dengan menyatakan sokongan itu dapat perlukan biasa dia memberi kesan ataupun kekurangan kepada kawasan Bukit Lantang. Ada sebahagian daripada peruntukan dah pun dilulus sebelum saya menyatakan sokongan. Tapi dengan menyatakan sokongan, saya harap lebih banyaklah diluluskan. Betul? Okey. Tadi kata masa hari ke-1 dah belum diambil tindakan. Belum diambil tindakan. Maksudnya bersedia jika diambil tindakan digantung atau sebagainya. Yang pertamanya, saya tak melanggar peraturan parti. Sebab parti dalam perlembagaannya tidak melarang sesiapa memberikan sokongan dalam perlembagaan. Jadi apa yang saya buat ini tidak melanggar perlembagaan parti. Kalau parti nak mengambil tindakan, dia akan bawa kepada Jawatan Kesdisiplin dan Jawatan Kesdisiplin akan memutuskan apa bentuk tindakan yang boleh diambil. Saya bersedia. Betul, ada komitmen Bersatu himpunan untuk tanya sokongan secara terus. Selepas saya umumkan, tidak ada pun seorang yang bertanya dengan saya. Malahan nama saya telah dikeluarkan daripada grup Perikatan Nasional. Betul, kenapa nak memberi sokongan dari awal? Kenapa baru sekarang dan memberi? Saya pun orang parti juga. Apa-apa usaha yang dibuat oleh Perikatan Nasional, saya memberikan masa, walaupun saya dah tegur banyak kali. Sehingga setahun pun tidak boleh. Malahan ada 2 orang lagi keluar. Dan ada lagi beberapa orang lagi yang akan keluar. Jadi apa akan jadi dengan Perikatan Nasional? Perikatan Nasional semuanya kawasan-kawasan Melayu. Kalau tak bersedia untuk berunding, mana kawasan Melayu tidak akan dapat peruntukan. Dah setahun tak boleh berunding, ni apa cerita? Kalau tak ada kemampuan untuk berunding, lantiklah wakil-wakil yang boleh berunding. Tapi itu pun tidak dibincangkan.
syarat-syarat ketat. Tidak juga dibentangkan kepada semua ahli parlimen mengatakan syarat itu ketat. Jadi sebagai ahli parlimen dalam kerajaan demokrasi, patutnya ahli-ahli pemimpin pembangkang ni lebih terbuka dan lebih gentleman. Nanti Datuk mengukur ada setengah parti menyatakan Datuk kianat terhadap parti itu. Okey. Yang pertama tadi saya tak melanggar peraturan parti. Yang kedua, istilah kianat ini yang biasa digunakan. Ya. Saya sebagai pemimpin, saya ada pendirian saya. Kalau pemimpin hanya ikut telunjuk, tarik hidung, itu bukan nama pemimpin. Sebab saya ada hak untuk mewakili kawasan saya apa saya nak buat. Kalaulah parti yang saya wakili itu tidak mengarah ke situ, saya tak kepuas hati. Takkan saya nak biar kawasan saya macam tu. Saya mengambil keputusan ini berdasarkan kepada kepimpinan saya. Kepimpinan saya memberikan khidmat kepada rakyat. Saya tak boleh tunggu begitu lama untuk menunggu nak tebuk atap ni. Ya. Sekarang ni atap dah tak ada. Konkrit pun senang tu. Okey. Tadi Datuk kata ada beberapa orang dekat. Apa boleh Datuk menjelaskan siapa ada nama baik sekarang ini ke? Dulu saya kata ada 5-6 orang. Sekarang ni ada 7-8 orang. Tapi nama saya tak boleh maklumkan di sini. Tunggu masa dan lihat, akan ada pengumuman-pengumuman mereka yang akan menyokong kerajaan Madani. Dalam masa terdekat? Ya, InsyaAllah dalam masa terdekat. Berapa orang tadi yang mungkin 7-8 orang. Ahli parlimen bersatu juga. satu saja ada limanya. Tak boleh cakap lagi lah. Nanti jadi isu lain pula. Perikatan Nasional. Dari PAS ke satu. Perikatan Nasional. Dari negeri mana? Perak juga. Ada beberapa negeri, insyaAllah. Yang majoriti kawasan Melayu. Semua ahli-ahli parlimen PN ni daripada kawasan Melayu. Semua. Mereka ni bagi tahu Datuk ke? Mereka nak tolong. Ada yang berhubung dengan saya, ada yang berhubung dengan orang lain. Tadi Datuk kata keluar daripada grup Perikatan Nasional masuk WhatsApp tu. Ya, WhatsApp group. Setelah sebaik saja menyatakan semua terus di-remove. Dia remove. Sebenarnya sebelum saya umumkan tu dah ramai yang jumpa bagi tahu masalah. Kenapa kita tak dapat peruntukan? Kita bercakap hari-hari dalam Dewan. Kerajaan suruh unding. Kita tak unding, macam mana? Yang ahli parlimen PAS pun berkumpul juga, tak ada peruntukan. Tapi oleh kerana mereka dengan cara mereka, jadi mereka teruskan. Jadi Datuk kata belum diambil tindakan, masih ahli. Atau adakah Datuk ada dalam pertimbangan untuk keluar daripada parti? Saya tak akan buat perkara-perkara yang tak perlu saya buat. Yang penting sekarang ni ialah saya nak berkhidmat kepada rakyat saya. Saya minta semua penyokong-penyokong saya dan juga yang tidak menyokong saya di kawasan parlimen saya khususnya sabar dan tengok apa saya akan buat. Ada masa 4 tahun. Yang mendesak saya letak jawatan ni buang masa lah. Saya tak akan letak jawatan sebab mungkin orang tak faham apa yang berlaku. Ya? Mungkin mereka dimomokkan dengan perkara lain. Saya minta mereka bersabar dan selama setahun saya tak ada peruntukan apa, saya buat kebajikan. Saya buat jualan murah, saya buat bagi jualan ikan murah, beras murah. Sepanjang masa saya boleh tengok dalam Facebook saya. Jadi takkanlah saya berkara macam ni saya nak meninggalkan kawasan orang yang berjasa pada saya. Datuk, sebelum ni ada setengah dakwaan kepada FP Perikatan Nasional kata tindakan apa yang Parlimen PN menyokong PNS adalah sebab ada orang tengah yang membujuk golongan ni lah. So adakah Datuk antara orang yang dipujuk oleh ejen yang dikatakan Datuk Muhammad dan sebagainya, ataupun memang Datuk dengan rela hati menyatakan untuk menyokong PNS? Saya sebenarnya tidak dipujuk oleh sesiapa dan tidak ditawarkan apa-apa pun. Sebab saya faham apa patut saya buat. Bagaimana saya nak dapatkan peruntukan. Kalau saya tak sokong pun, ada peruntukan, cukup juga kawasan saya. Tetapi saya nak lebih efektif. Saya nak boleh bercakap secara terus terang dengan semua pemimpin-pemimpin kementerian untuk membantu kawasan saya. Jadi tak adalah, pujuk-pujuk ni tak ada. Ya? Sebab tu saya buat secara terbuka.
Yang sebelum ni semua secara tertutup. Dia tak ada tangan SD. Saya tak ada tangan SD. Saya buat declaration secara terbuka. Okey? PM masih dalam PM ada usaha untuk atap mahu membolehkan kerajaan. Adakah yelah selepas tahun usaha itu masih berjalan? Adakah dia menampakkan apa-apa hingga Datuk tak boleh tunggu ke apa maksudnya? Ada maklumat yang setelah perhimpunan agung tahunan, ada bekas menteri menyebutkan bahawa 5 yang pergi, 10 yang akan datang. Kan? So maknanya usaha-usaha untuk memujuk pihak kerajaan untuk menyokong PN masih berlaku. Kalau itu dibuat oleh PN, kenapa mereka marah kepada orang yang pergi sebelah sana? So, be fair lah. Kalau you pandai, you rasa you kuat untuk memujuk orang lain menyokong you, okey. Tapi dalam masa yang sama, kenapa you nak marah orang yang menyokong belah sana? Jadi saya rasa usaha-usahanya dah sia-sia. Sebab kerajaan ada 2/3 majoriti dan tidak ada sesiapa pun nak ambil masalah untuk tukar kerajaan. Kita tunggulah pilihan raya ke-16 nanti. Dan setiap kali pilihan raya juga, parti akan bertukar-tukar gabungannya. Ya, dia tak kekal macam tu saja. Bersatu dengan PAS, mungkin pilihan raya yang akan datang, dia tak jadi bersatu dengan PAS dah. Mungkin bersatu dengan orang lain, PAS dengan orang lain. PAS mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak gabungan-gabungan yang dibuat. Sehingga dengan DAP juga. Jadi apa masalah PAS untuk berunding sekali lagi? Ya, supaya mendapat satu keputusan yang lebih baik daripada keadaan yang macam ini yang menyebabkan ahli-ahli parlimen pembangkang kawasan Melayu tak dapat peruntukan. Adakah Datuk rasa kalau tak ada undang-undang lompat parti itu dalam lain? Itu ada kemungkinan besar. Ada kemungkinan besar. Dan kata buang masa saja untuk mendesak Datuk berdesak jawatan kan. Dan ada yang kata Datuk mengatakan mencabar pengundi. Boleh Datuk jelaskan? Sebab saya fahamkan ada juga pengundi yang mahu buat spanduk untuk berdemo untuk desak Datuk berdesak jawatan. Okey. Yang pertamanya, saya tak berniat untuk mencabar. Apa guna saya cabar pengundi saya? Ya. Yang keduanya, mereka yang bawa spanduk ni adalah merasa tak parti, mungkin dia daripada parti. Tapi ramai juga yang masih lagi menyokong saya. Jadi pada saya tak apalah. Kan you nak protes ke, nak luahkan perasaan ke, tapi jangan sampai melanggar undang-undang lah. Jangan sampai pokok ramai-ramai buat strike yang melanggar undang-undang keselamatan. Masing-masing ada hak untuk menyatakan tak puas hati. Ya. Tapi pada saya akan terima semua ini dengan hati yang lapang dan terbuka dan saya akan baiki perkhidmatan saya. Yang pentingnya bagaimana saya nak khidmat kepada mereka sebagai seorang pemimpin yang dipilih. Datuk, dengan tindakan Datuk ini Datuk ada jelaskan kepada rakyat di kawasan Datuk Inilah usaha-usaha saya menjelaskan melalui sidang media online. Saya pun di TikTokers. Ya, saya akan jelaskan dalam media-media supaya benda itu sampai terus kepada mereka. Dan insya-Allah majlis-majlis akan dibuat selepas ini untuk saya berjumpa terus dengan pengundi-pengundi saya, insya-Allah. So, macam mana feedback orang yang mungkin ada antara mereka yang mengundi Datuk atas kapasiti parti mungkin kerana Perikatan Nasional macam mana dia makna orang? Ada yang marah, saya tak nafikan. Ada yang protes, saya terimalah kemarahan mereka, protes mereka. Sehingga satu hari ini saya akan jelaskan tindakan saya untuk membantu mereka. Kalau dia duduk di kampung, jalan tak ada, dia marah pada saya akan buat jalan tu, dia menepak juga. Ya. Jadi ini adalah fikiran seorang pemimpin. Tak bolehlah emosional. Saya tahu apa yang saya nak buat kepada rakyat saya, kawasan saya, kampung saya nak buat. Dia akan ada masa sikit, 4 tahun ni, insya-Allah kita akan lihat apa yang boleh kita buat. Sampai masa pilihan raya, kalau saya bertanding lagi sekali, tak tahu parti apa pula kan. Sebab setiap kali akan berlaku tukar gabungan dan sebagainya. Jadi kita tengok kalau saya masih lagi diperlukan, insya-Allah kita teruskan. Untuk
satu umumkan ni ada tak pemimpin daripada PAS atau satu yang panggil bincang balik ke apa tu? Ada terutama daripada PAS, ada tak? Dia sebenarnya reaksi spontan dalam parlimen. Semasa saya buat keputusan itu sudah menggambarkan bagaimana tak sabarnya mereka. Ya. Kota Baru pertama bangun untuk menghentam saya dan mengatakan saya ni bekas sahabat. Kawan saya baik. Kemudian tendang dengan cara yang sangat tidak beradab. Ya, mengaitkan banyak perkara yang tak betul. Jadi setakat ini belum ada lagi yang datang untuk bincang dengan saya, tapi saya masih buka ruang. Kalau saya boleh jadi wakil mereka untuk ini dengan kerajaan pun tak apa. Ya. Tak ada masalah. Kadang-kadang orang yang emosional dia tak boleh bincang. Kita kena lantik orang yang sesuai untuk runding, untuk nego. Kalau semua je barang dia tak boleh. Yang maknanya sekarang ni dah ada seorang tokoh yang telah dikemukakan di Kemaman. Why not? Dan PAS juga telah menyatakan membuka ruang kepada UMNO. So why not extendkan kepada yang berhormat PMX untuk terus runding, sebab PMX dengan PAS ni bukan orang lain pun, kenal lama. Ya, cuba jalinkan balik hubungan baik, atau kita buat satu kerajaan yang lebih baik, yang lebih stable dan boleh dijanakan ekonomi yang lebih maju.